ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung setelah rehat pada bulan Sudah atas hal-hal yang tak dapat dielakkan. Macam semalam juga, hari ini saya bersiaran langsung dari bilik saya di Pejabat lah, Akademi Pengajian Melayu Simalaya. Kebetulan isi pun kerja petang, jadi saya tak balik lah. Lepas habis kelas baru ambil dia, dah balik. Baik, kita sudah di kisah yang ketiga. Sebagaimana kita maklum, kisah ataupun tajuk buku asal ni iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Qisasul Ghaib, Qisasul Ghaib, Qisasul Ghaib fi Qisasul Ghaib fi Hadis An-Nabi. Qisasul Ghaib fi Qisasul Ghaib fi, apa dia tajuk dia? Qisasul Ghaib lah. Nah, kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Okey. Fi Sahihi Al-Hadis An-Nabawi. An-Nabawi. Gitu. Memanglah mudah tulis Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah yang pertama, kedua kita dah tengok, boleh tengok rakaman yang ke-6 dan ke-5. Ini hari ini adalah kelas yang ke-7. Jadi hari ini kita bincang tajuknya adalah buku amalan menjadi ringan dan kad menjadi berat. Hadis ni hadis bitaqah. Dalam bahasa Arab, bitaqah adalah kad. Dan kalimah bitaqah Rasulullah guna dalam satu situasi di akhirat kelak. Ini menariknya. Bitaqah hari ni pun orang Arab panggil bitaqah lah. Apa nama, kad kenalan ke IC ke lagu mana, bitaqah. Baik, hadis ni dikenali juga dengan hadis bitaqah. Bila sebut hadis bitaqah, biasanya mereka yang duk mengajar hadis apa semua tu kenal lah ni adalah hadis berkaitan dengan kisah ini. Baik. Dan saya kalau ada peluang kita di hujung tu saya nak tunjuk satu manuskrip Melayu yang tertua yang kita bincang sekarang, iaitu Bahrul Lahud. Al-Bahrul Lahud, Bahrul Lahud, Lahud daripada perkataan ilahiyat, Lahud jamak lah, Bahrul Lahud, iaitu berkaitan manuskrip Melayu yang terawal diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Manuskrip Arab yang terawal diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sudah ada satu tesis master yang mengkaji tentang sumbangan penulisnya, Syekh Abdullah Arif namanya, dan juga menganalisis kandungan daripada pelbagai manuskrip tentang karya tersebut yang dalam 4-5 muka surat sahaja sebenarnya. Tapi dia ada pelbagai versi. Saya duk tadi sebelum mula kelas saya duk baca benda tu lah. Duk baca tengok lepas pergi masjid tadi, Masjid Ar-Rahman, balik lepas maghrib, duk baca itulah sambil-sambil tunggu kelas kita ni. Baik, dan ada satu kajian yang dia terjemah dalam bahasa moden Indonesia ya. Kalau ada sempat masa kita cuba bacalah jap. Okey. Okey, kejap. Kalau sempat nanti kita baca sama-sama ya. Kita perhabis dulu pengajian kita ni. Ataupun bab yang kita masuk hari ni. Kalau sempat satu kisah, itu dah memadai lah. Adapun apa nama, okey lah untuk sini ni. Baik, nampak ke paparan saya tu? Abang Razi nampak ke? Jelas nampak.
Okey, okey. Macam biasa, meriahkan komen kita dengan pandangan-pandangan, persoalan dan seumpamanya. Nanti kita respon di hujung. Kalau siapa nak yang berkaitan semalam pun boleh juga. Untuk yalah perbincangan lah supaya sejam setengah ni berlalu dengan meriah sikit lah. Tidak saya cakap seorang-seorang gitu. Baik, cuba kita baca sama-sama lah kalau siapa yang boleh baca tu. Sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As. Ini Amr bin al-As. Sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqul, yakni cucu kepada ataupun anak kepada Amr bin al-As, iaitu Abdullah. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshur alaihi 99 sijillan wa kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'a azalamaka katabatil hafizun fayaqulu la ya rabbi fayaqulu afalaka udhrun fayaqulu la ya rabbi. Okey, baik, itu bahagian yang pertama. Situasinya adalah Abdullah bin Amr bin al-As ni telah riwayatkan, dia kata Rasulullah telah bercerita sesungguhnya berlaku satu situasi, Rasulullah cerita di akhirat kelak. Apa dia? Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang lelaki daripada umatku. Rasulullah sedang cerita ni, umatku, di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Akan ada seorang lelaki. Bila sebut lelaki, bukan perempuan lah, lelaki lah. Dan dia ni diselamat, kata Rasulullah, di hadapan seluruh makhluk. Yakni daripada Nabi Adam sampailah kepada hari kiamat, makhluk yang berada di Yaumil Mahsyar akan melihat situasi tersebut. Iaitu lelaki ini telah diselamatkan daripada azab api neraka. Okey, baik. Kemudian disebutkan, apa dia tu? Fayanshuru alaihi 99 sijillan. Dibentangkan bagi dirinya 99 sijillin, yakni kalau bahasa Melayunya CJ lah. Dalam konteks ini adalah apa dia? Buku catatan amalan. Kiraman katibin, nak bagi faham lah. Halayan pun boleh juga, kadang-kadang orang terjemah. Ataupun catatan-catatan gitu. Tapi maksudnya kita tahu orang Melayu ambil perkataan sijil, sebenarnya daripada bahasa Arab juga ni sijil. Kita CJ tu lah. Baik. Ada berapa? 99 belaka buah. Buku catatan amalan ataupun helaian, lembaran ke lagu mana, bolehlah supaya kita faham. Dan kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada catatan tersebut mithlu maddil basar, seolah-olah sejauh mata memandang. Allahu akbar. Ada 99, setiap satu daripadanya sejauh mata memandang. Gitu mata tak? Sejauh mata memandang. Lagu mana tu? Macam mana ni? Teruk sangat ni. Thumma yaqulu. Dan walaupun dalam hadis ni tidak sebut, tapi difahami dalam syarah dan seumpamanya, bahawa apa dia? Setiap daripada 99 buku catatan amalan ini adalah dosa belaka. Tak ada satu pun pahala. Allahu akbar. Balik menghadap Allah Ta'ala, bawa 99 buku catatan amalan, semuanya dosa belaka, tidak ada walau satu pahala. Agak-agak ke manakah hamba Allah ini akan pergi? Cuba bagi respon sikit. Agak-agak ke manakah natijah hamba Allah ini? Kalau nak apa nama lebih kita kata mencabar, bayangkan na'udzubillah min zalik, kalau kita lah jadi lelaki itu. Agak-agak lagu mana? Dibawa semua buku catatan amalan kita, tak kira lah 99, wallahu alam lah 99 itu bermaksud 99 tahun ke, wallahu alam, tidak dinyatakan. Nah, yang penting hadis sebut
tis'ata wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar. Ya, sejauh mata memandang setiap satu. Dan hakikatnya semuanya dosa belaka, tak ada pahala. Allahu akbar. Ya, kalau kena kita, tak ada apa lah kena kita kan. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk daripada orang ini. Tetapi di akhir-akhirnya barangkali kita akan kata sebaliknya. Nanti kita akan tengok. Sebab cerita ni baru mukadimah ni. Dia ada hujung dia nanti. Maka summa yakulu. Kemudian Allah bertanya. Summa yakulu, yakul ni balik pada Allah. Summa yakulu. Allah pun kemudian Allah tanya kepada dia. Atunkiru min hadha syai'ah. Kamu ada apa-apa ke kamu nak ingkar daripada apa, setiap apa yang ada, yang ditunjukkan dalam buku catatan amalan kamu ni? Atunkiru min hadha syai'ah. Ada apa-apa kamu tak puas hati sini, kamu nak ingkar, kamu nak komplain, kamu tak setuju, kamu nak kritik, kamu nak apa lagi? Kamu nak ingkari dia. Adzalamaka katabatil hafizun. Adakah penulis aku, kiraman katibin ni telah berlaku zalim kepada kamu dalam dia membuat catatan tu? Adzalamaka katabatil hafizun. Dalam dia duk jaga catatan apa semua ni, dia buat kezaliman kepada kamu. Adakah benda yang kamu buat dia tak tulis kebaikan? Adakah benda jahat yang kamu tak buat tiba-tiba dia tulis? Gitu. Kalau kita nak hurai lagi lah, nak bagi konteks itu. Tapi lafaz dalam hadis ni lah. Yang saya hurai tadi tu kiasan ataupun gambaran pemaknaan terhadap soalan ini. Fayaqulu, maka dia pun jawab. Siapa jawab ni? Lelaki tadilah. La ya Rabbi. Tidak wahai Tuhanku. Maksudnya dua kali Allah Ta'ala tanya. Atunkiru min hadha syai'ah azalamaka katabatil hafizun. Dua soalan. Tak ada ya Allah. Kamu nak ada benda-benda yang kamu nak tak setuju ke? Kamu tak puas hati? Adakah penulis kiraman kadibin, penulis aku kiri kanan kamu ni rakyat atib telah berlaku zalim pada kamu? Dia pun jawab, la ya, tidak wahai Tuhanku. Tidak, jujur. Sebab dia tahu menipu masa ni tak ada guna dah. Menipu di akhirat tidak ada guna sama sekali. Dia bukan mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Jadi dia jujur jawab, la ya, tidak ada Tuhan. Tuhanku tidak ada. Fayaqulu, maka Allah tanya lagi kali ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah dan maha rahmatnya Allah di akhirat kelak bagi orang yang ada iman dalam hati walaupun sekelumit. Allah tanya kali ketiga, afalaka uzrun? Apakah kamu ada keuzuran? Yakni segala dosa yang kamu buat dalam 99 buku catatan amalan ini adalah kerana ada orang paksa kamu letak pisau di tengkuk? Adakah kerana orang kamu terpaksa buat, kalau tak buat nanti kamu akan mati? Dan seumpamanya. Afalaka uzrun? Ada keuzuran apa-apa syar'i? Fayaqulu, maka dia pun jawab, la ya Rab, tidak wahai Tuhan, tak ada. Jelas tidak ada. Jujur dia, jujur. Bagus. Fayaqulu, bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznak. Fayaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi as-sijillat. Faqala innaka la tuzlam. Qala fatuda'u as-sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqah fala yathqulu ma'a ismillahi syai'un. Kemudian Allah pun berfirman kepada dia, lelaki tadi, bala inna laka indana hasanatan. Bahkan sesungguhnya kamu di sisi kami ada kebaikan. Ada satu kebaikan sebenarnya. Hai manusia, sebenarnya kamu ni di sisi kami, aku tahu kamu ada buat satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yaum, dan sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Tak mungkin. Hari ini hari keadilan.
Segala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarrah, siapa yang beramal dengan sebesar zarah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarr, kejahatan sebesar zarah kejahatan akan juga dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, begitu juga kebaikan sebesar zarah akan juga dihitung. Bila? Di akhirat, tempat lelaki ini sedang berada sekarang. Maka Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ, sesungguhnya kamu pada hari ini tidak akan dizalimi. فَتَخْرُجُوا, maka dikeluarkanlah. Allah, sama ada Allah sendiri ke, Allah arahkan para malaikat dia ke, wallahu a'lam. Tapi disebutkan, فَتَخْرُجُوا بِطَاقَةٌ فِيهَا, maka dikeluarkanlah sekeping kad. Lagu mana kad tu? Sama dengan kad pengenalan ke, sama dengan kad giro, kad bank kita ke, sama dengan kita punya kad Touch and Go ke, wallahu alam, tidak diberitahu tuan-tuan. Sama usaha plekat ke, sama usaha wallahu alam, tak tahu. Hadis tak bagi tahu. Jadi cara beriman bila dah sebut umum gini, tak perlulah kita rincikan. Itu lebih selamat. Kita dah faham dah. Bila sebut bitaqah, satu kad. Lagu mana wallahu alam lah, tapi kad lah. Nah, itu cara logik iman kita panggil. Ya, kalau kita kaji lebih dalam kad tu daripada apa, manilah kad ke, guna plastik ke, nanti boleh guna untuk touch and go ke, tak ada faedah lah tu. Nah, cerita ni cerita akhirat, bukan cerita atas muka bumi, nak touch and go lah apa semua. Jadi kadang-kadang kita kena faham, ada benda yang memang kita tak perlu dah, nak paksa diri kita, otak kita untuk menelusurinya lebih dalam. Cukuplah dengan dalil yang ada, dan kita beriman dengan desakan logik iman kita yang mengatakan walaupun benda tu di luar khawarikul adah, luar kebiasaan, berkaitan mukjizat apa semua, tapi disebabkan ia jelas ada dalam riwayat yang sahih, maka iman kita melogikkan perkara itu benar-benar adalah betul berlaku dan kerana Allah Ta'ala yang sendiri yang cerita. Senang saja. Nanti kita akan tengok study case berkaitan kitab yang tertua diterjemahkan dalam bahasa Melayu, yang kita bincang semalam, sebahagian daripada antum semua ada semalam, iaitu kitab Bahrul Lahud. Kita akan tengok terjemahan yang telah dibuat oleh seorang pengkaji Indonesia dalam bahasa Indonesia moden. Baik, maka dikeluarkan sekeping kad, padanya tertulis fiha, padanya ada kalimah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syahadatain lah maksudnya. Jadi pada kad tulis lelaki tu CJ segala catatan amalan dia 99 buah semuanya dosa belaka, tiba-tiba Allah keluarkan ataupun arahkan malaikat, wallahu alam, ida'ah lah. Lagu mana keluar tu wallahu alam. Tapi pada kad tersebut tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu uhdur waznak, maka Allah pun mengarahkan hamba-hamba dia lah, malaikat mana-mana. Uhdur waznak, datangkan timbangan. Wazan ataupun mizan, waznak ni dacinglah timbangan. Fayaqulu ya Rabbi, cuma tanya, kalau ada orang tanya, petimbang dia ni kira kilo ke, kira lagu mana, gram ke, tak payah tanya soalan lagu tu tuan-tuan. Tak payah tanya soalan lagu tu, jangan buat kelakar. Jangan buat kelakar sangat. Cuma memanglah secara literalnya itulah penimbang. Lagu mana timbang tu? Dacing ke, ataupun digital macam hari ni ke, wallahu alam, tak erti nak tak erti. Kita benda gaib tak boleh nak pandai-pandai. Yang mana zahir hadis sahih sebut begitu, kita tawakuf situ dulu, melainkan memang ada penjelasan dalam hadis lain ataupun dasar umpamanya. Fayaqulu, bila dia dibawakan kepada dia bitaqah tadi, kad tadi yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Tengok apa respon dia. Dia pun kata, fayaqulu, dia kata. Maka dia pun berkata, responlah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hazihil bitaqatu ma'a hazihi sijillat. Tengok perangai manusia ni. Allah mengeluarkan satu kaedah untuk tolong dia. Nak selamat dia daripada natijah neraka yang confirm dia dapat pada masa itu berdasarkan amalan-amalan dia. Dia boleh komplain tuan-tuan pada Allah Ta'ala. Dia kata apa dia? Ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma'a hazihi sijillat. Apa gunanya? Apa yang benda ni boleh buat? Sekeping kad ni berbanding dengan tu buku-buku catat amalan aku yang banyak tu. Mana boleh tak boleh buat apa-apa. Soalnya dia komplain lah. Ya Rabb, mahal. Apa gunanya? Boleh buat apa? Gitu engkau ni dahlah memang nak kena masuk neraka, banyak komplain. Isyaratnya antaranya boleh kita ambil pengajaran apa dia? Manusia ni tuan-tuan nak masuk neraka sangat-sangat dah. Tak ada peluang dah. Duk komplain tak puas hati juga. Pada siapa? Allah Ta'ala sendiri. Bayangkan. Bayangkan. Jadi kalau kita atas muka bumi ni, kalau ada orang tak berapa suka duk komplain kita apa semua, biasalah tu. Ni dengan Allah pun tak puas hati. Bila ni? Di hadapan Allah. Di akhirat. Tak puas hati juga. Komplain juga. Jadi kalau atas muka bumi ni, jangan duk pelik lah. Maksudnya tak perlu nak terasa hati sangat lah, kita kata. Baik, apa yang berlaku kemudian? Allah pun jawab pada dia. Faqala innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Kamu tak akan dizalimi. Kalau ada satu kebaikan, satu tu kita kira. Tak. Qala fatud'u sijillan ataupun sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian diletakkanlah catatan-catatan amalan tadi 99 buah itu pada satu fi kiffatin, pada satu bekah yang dacing tadi tu. Dacing tak kena dacing. Ginilah mah dacing. Tapi gini ke dacing di akhirat kelak, wallahu alam, tak ertilah. Lagu mana tak tahu. Dia guna digital ke yang lagu ni tradisional ke, wallahu alam. Tapi disebutkan bahawa kemudian Allah Ta'ala telah fatud'u sijillat, maka diletakkanlah catatan-catatan amalan yang banyak tadi tu pada satu bekah, yakni pada salah satu bekah kalau lagu mana tak tahu, dan satu kad tadi pada satu bekas ataupun bahagian. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Apa yang berlaku? Maka kad yang kecil ke besar ke yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh telah menjadi berat, turun ke bawah duduk sini. Manakala 99 buku catatan amalan tu tercongik jadi ringan. Bermaksud apa dia? Bermaksud sekarang ni amal soleh dia, bahagian pahala dia menang ni, dengan hanya sekeping kad saja yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Fala yafkulu ma'asmillahi syai'a, dan disebutkan tidak ada benda yang lebih berat dari sudut pahalanya berbanding dengan nama-nama Allah Ta'ala. Habis hadis ini ataupun kisah ini. Gitu. Jadi hamba Allah tadi yang sudah confirm pada dasarnya atas kertas 99 buku catatan amalan masuk neraka, tiba-tiba Allah dengan rahmatnya menyelamatkan hamba ini dengan hanya ada satu amalan soleh saja. Saya setiap kali baca hadis ni, saya sebut semoga aku termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala rahmati dengan hal-hal yang demikian. Bukan bermaksud kita nak balik jumpa Allah dengan dosa yang lebih banyak, pahala tak ada langsung. Tidak. Tapi kadang-kadang kita pun kurang confident amal soleh kita ni sebenarnya dah memadai ke untuk menyebabkan kita ke syurga Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Allah maafkan. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik. Okey, hadis ni daripada mana ni? Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi, Kitabul Iman, bab ma ja'a fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Bab padanya telah datang siapa yang mati dan dia sempat mengucap la ilaha illallah. Tebak. Nombor 2639, Al-Imam Tirmizi rahimahullah berkata, hadza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Biasanya daripada satu wajah dan tidak dijumpai daripada sanad ataupun wajah lain. Itu hasan gharib. Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah baru meninggal dunia 3-4 tahun lepas. Guru kepada ramai guru-guru kita yang ngaji di Jordan, antara tokoh muhaddis abad moden yang terakhir lah antaranya. Menyatakan dalam tahqiq Jami' At-Tirmizi bahawa hadis ini sebagai hadis yang kuat, hadisun qawi. Di dalam tahqiq Musnad Ahmad, beliau mengatakan, yakni Syekh Syuaib juga tahqiq Musnad Ahmad sebanyak 50 jilid tu, beliau menyatakan hadis ini sanad yang kuat, isnadul qawi, dan semua perawi adalah thiqah, melainkan perawi bernama Ibrahim bin Ishaq At-Talqani Talqani dan yang dinilai oleh Abu Hatim Ar-Razi sebagai saduq. Ibni Ma'in dan Ibni Abi Shaybah menilainya sebagai thiqah. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan hadis beliau di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ada perbezaan pada kedudukan perawinya yang menyebabkan menyebabkan ada sedikit perbezaan dalam status hadis yang riwayat ada nama dia sebagai perawi itu. Hadis inilah. Baik, intipati dan pengajaran kisah durus wa ibar secara umumnya ada 5. Yang pertama, menjelaskan betapa kepentingan akidah yang benar mampu menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka di akhirat kelak. Akidah tauhid yang benar telah menyelamatkan lelaki tersebut meskipun amal solehnya tidak mencukupi piawaian layak ke syurga. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, cuma ada perbincangan. Kalau tengok Dr. Zaimi punya perbincangan, hadis ni mungkin ada setengah pihak akan melihat secara lain sikit, secara seolah-olahnya macam golongan murji'ah, iaitu tidak mengapa buat maksiat banyak mana pun, asalkan kita tidak syirikkan Allah, maka kita akan dapat masuk syurga. Memang betul pun, sesiapa yang tidak syirikkan Allah pasti akan masuk syurga. Cuma lagi, sebelum masuk syurga itu, disebabkan tidak ada amal soleh, disebabkan langgar semua tata syariat apa semua begini, walaupun kita tidak murtad keluar menjadi kufur dan menjadi syirikkan Allah, namun tetap bila mati itu kenalah bakar dulu dalam api neraka. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nampak? Tetapi tauhid tadi, akidah tadi, meskipun ada sekelumit di dalam hati, boleh menyelamatkan tuan dia daripada menjadi ahli neraka yang kekal abadan abada tu. Tu. Dan apa namanya? Okey. Ya. Yang kedua, malaikat pencatat amalan akan mencatat segala-galanya berkenaan seseorang dari semenjak dia hidup hingga mati, dan ia akan dibentangkan di hadapan Allah dan seluruh manusia di pada mahsyar akhirat kelak. Ini keimanan kita di bawah bab iman kepada malaikat dan juga hari kiamat. Ya. Dalilnya banyak, hadisnya banyak dan seumpamanya. Ya. Cumanya ada sedikit perbincangan, adakah malaikat ni menulis segala-galanya sebagaimana yang sebut sini? Satu pandangan. Maksudnya segala apa yang kita buat. Contoh, kita pusing, kita kelip mata, kita bangun, kita mengeluh. Adakah malaikat akan catat semua gitu? Adapun ada setengah pandangan sebut, malaikat ni hanya akan catat benda yang ada nilai pahala dan juga dosa. Dan contohnya kita nak minum. Kalau minum biasa tu tak ada apa. Tapi bila nak minum kita baca bismillah. Teringat Rasulullah ajar,
Ya gulam samillah. Baca bismillah. Paling tidak sebelum nak makan, nak minum apa semua. Kita pun baca bismillah. Minum pula tangan kanan. Ikut sunnah Rasulullah. Kita buat with the purpose. Kita tahu, kita ada intention. Ini nak ikut sunnah Rasulullah. Kita ambil air, minum. Dan minum pula teguk, tak teguk sekaligus semua. Kita teguk secara sikit-sikit lah. Nah, 3 kali, kemudian barulah semua. Itu yang dia ajarkan dalam Riyadhus Shalihin. Dalam kitab dalam berkaitan dengan hadis-hadis tentang adab makan, ya, ada tentang perkara tersebut. Jadi asasnya makan minum itu benda harus yang tidak adalah kepentingan dosa pahala nak tulis apa semua itu gini, tetapi disebabkan sepanjang kita buat tu kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dicatatkanlah pahala padanya. Gitu. Ada setengah pandangan sebut gitu. Ada setengah kata tak. Memang mencatat segala-galanya. Dia bangun, dia pusing, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Semua catat. Tak mustahil lah. Malaikat masalahnya. Maha kuasa Allah yang mencipta malaikat dengan kekuatan yang luar biasa itu. Tapi pandangan kedua kata, mereka hanya mencatatkan. Dan benda ni dibincangkan oleh guru saya, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman. Dan kalau tanya sumber, minta maaf. Saya pun tak pernah ingat nak tanya sumber yang disebut perkara tersebut. Tapi yang penting saya memang dapat daripada dia lah perkara itu, ya. Baik, kemudiannya okey, kosong lagi ni komen kita ni. Tidak apa nama? Tidak meriah malam ni. Kurang meriah malam ni. Tak apa, nanti kita sama-sama tengok kitab Bahrul Lahut tu. Mungkin tuan-tuan akan ada hal-hal yang menarik. Kita boleh sama-sama tengok, ya. Sekejap lagi saja, insyaAllah. Baik, kemudiannya malaikat pencatat amalan akan mencatat segala-galanya berkenaan seseorang dari semenjak dia hidup hingga dia mati, dan ia akan, yakni catatan itu akan dibentangkan di hadapan Allah dan seluruh manusia di padang mahsyar akhirat kelak. Seterusnya, catatan amalan kebajikan akan diletakkan di satu bekas dan amal buruk akan di satu bekas. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Muflih. Bukan muflis. Muflih daripada falah. Falah berjaya, falah. Hayya 'alal falah itulah. Ya. Jadi muflihun ada fa'il ni pembawa ni pengamal pembawa. Muflih jamak pula. Para orang yang berjaya gitu. Humul muflihun. Fa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu termasuk golongan yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, yakni timbangan amal jahat lebih berat, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Alladhina khasiru anfusahum, yang membazirkan diri mereka sendiri. Begitulah. Yang merugikan, membazir. Yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Dan kesudahan mereka kekal di dalam api neraka. Siapa ni? Golongan musyrik, golongan kufur. Golongan fasik tidak termasuk lah. Kerana fasik masuk neraka, habis kena bakar, dapat keluar masuk syurga. Itu golongan fasik, ya. Baik, surah Al-Mu'minun ayat 102, 103. Baik, sekali lagi kita tengok. Timbangan, yakni al-mizan, dacing dari itu yang digunakan untuk menimbang amalan-amalan hamba Allah di dunia mempunyai dua bekas. Satu untuk menimbang pahala dan satu untuk menimbang dosa. Dan tidak disebutkan di sini macam mana rupa bekas itu, macam mana rupa dia punya timbangan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi kita mengimani ianya benar-benar ada. Gitu. Sebab benda futuristik di hari kiamat esok pada mahsyar. Begitulah. Yang kelima, semua amalan akan ditimbang di hadapan seluruh manusia secara terang-terangan. Sesiapa yang berjaya, maka selamatlah dari kehinaan, keaiban dan kesengsaraan pada hari itu dan seterusnya.
Cuma di sana ada hadis Rasulullah yang menyebutkan man sataral muslimina satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menyorok, sesiapa yang satara, sesiapa yang menyorok ataupun menyembunyikan man sataral muslimina sallallahu lahu bi apa? Man sataral muslimina fid dunya wal akhirah apa? Tak ingat dah. Baru sebut tadi. Maksudnya siapa yang menutup aib saudaranya. Man sataral muslimina fid dunya wal akhirah, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Ha. Man sataral muslimina fid dunya, Allah kena tengok balik tak maaf Tapi mafhumnya begitulah. Siapa yang menutup aib saudaranya, yang ni atas muka bumi ni, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Jadi itu satu benda yang besar. Satu benda yang besar. Dan aib orang yang paling kita kena jaga siapa dia? Pasangan kita masing-masing. Bila sebut masataran muslimina, orang duduk tengok aib kawan dia, aib orang kampung dia, kawan-kawan sekolah. Tiba-tiba dia tak perasan. Kita, na'udzubillah, tak perasan. Kita dah buka aib pasangan kita masing-masing. Suami dah buka aib tentang isteri. Isteri dah buka aib tentang suami. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita jaga aib pasangan kita masing-masing, semoga kita termasuk yang paling utama. Aib orang lain pun dia jaga jugalah. Adik-beradik kita, kawan-kawan ke apa semua, jiran-jiran kena jaga. Nah, dan ganjarannya besar ya. Siapa yang tahu satu aib, dan aib tu aib peribadi. Kalau aib tu melibatkan dia makan rasuah, dia curi barang orang, dia rompak ataupun dia buat apa nama kita kata penyelewengan apa semua, tu tak kira. Tu dapat pahala pula kalau kita membocorkan jadi whistleblower tu. Yang ni yang dimaksudkan adalah keaiban peribadi. Mungkin dia ada kurak ke, mungkin dia ada apa-apa yang melucukan dan seumpamanya. Tapi kita apa nama? Kita kita ni lah, kita keaiban itu kita tidak buka pada orang lain, dan akhirnya orang pun akan tutup lah. Allah akan tutup keaiban tersebut pada kita, insya-Allah ya. Okey. Okey, habislah untuk bab tersebut, dan insya-Allah pada sesi seterusnya kita akan masuk kisah yang keempat. Sebenarnya boleh je kita nak masuk ni, sempat sangat lagi. Cumanya kita nak tengok satu benda yang lain sikit pada hari ni. Dan malam ni juga, macam malam semalam, saya minta berhenti awal sikit dalam 10-15 minit. Disebabkan sudah larut malam lah ya. Saya masih di pejabat ni. Kalau boleh keluar awal sikit. Okey, nampak ke tu? Saya share tu. Nampak ke tuan-tuan? Nampak tak, Pak? Nampak dah. Okey. Indigenous pemikiran ulama Jawa ya. Penulis dia ni salah satu bab dalam ni iaitu Kitab Bahrul Lahut, kajian awal, suntingan dan terjemahan. Ini berdasarkan salah satu manuskrip lah. Manuskrip tentang Bahrul Lahut yang apa ni, Mukhtar Lu'lu'il Maknun. Lu'lu'il Maknun nama dia ya. Lu'lu'il Maknun. Mok ni apa? Muhammad. Lu'lu'il Maknun. Dia telah tulis ini. Cuma saya juga ada, lama dah simpan, satu apa dia ajak saya tengok ni. Okey. Ini sebenarnya kalau tengok di sini tepi ni, bisa tahu nampak ke tidak? Tak nampak. Ini beberapa tesis tentang Nur Muhammad yang saya sempat jumpa. Contohnya satu itu Nur Muhammad, satu kajian mengenai kepercayaan masyarakat Islam di negeri Kelantan. Ada lagi satu lagi pemikiran, okey. Okey, di sini ada tesis master berkaitan dengan tak keluar lagi
Okey, tak apa, dia tak keluar lagi. Nanti dia keluar tu. Okey, kejap. Banyak ni. Banyak stok kita Sebab saya sebenarnya dalam rangka nak sambung tulisan khurafat, tahyul dan mistik dalam Melayu tu, dah lama dah rancang, 3-4 tahun sudah dah. Bahan-bahan pun dah ada semua dah. Tesis-tesis yang tulis pasal benda tu pun dah ada. Iaitu tajuknya apa dia? Nur Muhammad, Wahdatul Wujud dan Martabat 7 di alam Melayu. Memang lama dah nak tulis, dan kita melihat perkembangan wacana-wacana tetap kali itu, dan 3, 4 dan 5 tahun lepas, kemunculan Ustaz Nodrus yang berdebat dengan Kiai Hidayat dan juga Kiai Hidayat dengan Dr. Aiman Al-Akiti pada masa tu dan kemudian beralih kemudiannya Ustaz Nur pula bertembung dengan Ustaz Salman Ali. Itu kita perhatikan sebagai ahli akademik, kita minatlah perhatikan perkembangan tersebut Baik, cumanya sekarang nak tunjuk, okeylah. Okey, ini tesisnya saya dah baca tadi. Ni, pemikiran Syekh Abdullah Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam kitab Bahrul Lahud. Setebal 327. Ini tesis master ni PhD saya pun 280 muka surat Tapi sebenarnya lampiran dia banyak. Tesis dia tu dia macam-macam lah dia tulis ni. Kalau kita tengok kandungan dia ni, dia kaji tentang apa ni? Siapa penyelia dia ni? Cik Zarina Sa'ari. Cik Zarina Saya dengar. Kalau ni profesor dah ada lagi ni. Baru lepas jumpa dia. Okey. Besar sikit. Okey, ni dia punya kandungan lah. Dia kaji apa ni? Tinjauan kajian dulu, Nur Muhammad, Syekh Abdul Arif. Metodologi, tak ada masalah. Karya Bahrul Lahud, suntingan ilmiah dan terjemahan. Jadi ada yang asal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan, dan ada yang jenis dia tu adalah teks Arab tu ada terjemahan di bawah tu. Dan bagusnya dalam apa nama? Ni dalam tesis ini dia datangkan lampiran. Cuba kita tengok bab pertama panjanglah ni. Okey. Okey ni. Okey. Jadi tesis dia sebenarnya 200 lebih muka surat saja. Tak tebal lah sebenarnya, biasalah. Okey, sesuai untuk master, cumanya lampiran dia tu tebal. Okey, lampiran lampiran ni contoh. Okey, naskah alif nombor OR ni apa, original ke? 7022/3. Apa ni? Wujud mutlak bila apa ni? Wujud mutlak billah. Nak baca balik ni. Wahdatul wujud al-mutlaq alladhi, bahasa Arab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini satu versi. Maksudnya nak kata manuskrip tentang Nur Muhammad ni banyaklah. Banyak. Okey, kemudiannya ni naskah Ba nombor OR 7059. Yang lain pula. Wal wujudu al-idafi kasuratin allati yazharu fil marwati marwah wa hadhihi istilah istilahat wajibiyatu an ta'lamu
yazharu ma'ani aqulu ahli al-wahdah wassalamu fa'afhamu bi anna hadhihi lubbin min al-bab al-ilm as-suluk likulli wahidin min al-makhluq wujud wa ta'yun fawujuha wujud wa ta'yun fawujuduhu min al-haqqi subhanahu wa ta'ala. Ada soalan. Okey, ini satu lagi manuskrip. Nak katanya banyak manuskrip bahasa Arab dan sebahagiannya ada terjemahan bahasa Melayu ya. Okey, naskah Jim OA751. Ni bahasa Arab juga ni. Lain pula bahasa Arab juga. Dan kemudiannya okey. Nampak ke tak tu? Nampak. Nampak Okey. Okey, ni asalnya manuskrip lah. Mungkin dia ambil di Perpustakaan Negara Malaysia ya. Saya pun ada satu jumpa yang PDF tapi yang Nur Muhammad yang dalam bentuk naskah yang asalnya. Okey. Tengok. Yang ni dia ada terjemahan di bawah. Ni terjemahan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu guna tulisan Jawi. Inilah antara yang disebut manuskrip Melayu terawal kerana ada terjemahan di bawah ni. Ni pun tak boleh nak baca lah, tak nampak sangat ni. Okey. Kemudiannya ada lagi juga manuskrip tapi dia sebenarnya manuskrip tentang Nur Muhammad, tentang Bahrul Lahuk ni tak panjang. Dia dalam 7 muka surat sahaja. Dia tak panjang tapi dia diyakini adalah yang terawal dijumpai iaitu sekitar abad ke berapa ke-17 awal lah. Zaman Samudra Pasai 1100 Masihi, abad ke-10 sebelah. Semalam kita bincang dah ni satu lagi. Ni nampak lebih nampak lebih ni. Kitab Bahrul Lahut. Puji kepada Allah yang Zat. Okey, inilah manuskrip dia Tak apalah. Cuma nak tunjuk ada sumber dan itu yang okey. Kitab Bahrul Lahut, terjemahan karangan Abdul Arif dari halaman 7 hingga 15 yang dimasukkan dalam sebuah buku setebal 100 tanpa jodoh. Ada berbagai sumber. Maka okey, cuba kita tengok di sini. Ini salah satu manuskrip yang dia jumpa lah. Bukan, dia tak analisis semua, tapi salah satu yang dia jumpa. Dia telah buat kajian, dia buatlah pengenalan gini. Bla 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 bla. Filologi terjemahan. Dia pun ini teori filologi lah apa semua. Filologi ni kajian manuskrip lah. Teori terjemah sebab yang dia ambil ni bahasa Arab punya lah. Ini. Metod penelitian. Ini. Okey, ni transliterasi manuskrip Bahrul Lahut ni. Sesuai dengan batasan permasalahan, penelitian dibatasi dengan tujuan menghasilkan sundingan teks dan terjemahan teks seperti berikut. Baik. Ini yang dia transliterasikan dalam bahasa Arab. Tapi masih bahasa Arab, tapi tulisan Rumi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqa nur Muhammadin biqudratihi wassalatu ala rasulihi Muhammadin wa habibihi wa syafi'ihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Abdul Arifin qaddasallahu sirrahu al-aziz fi bayanil ghaib wal musyahadati fanazara fil haqqi fayaktubu kitaban
wa sammaituhu sammihi atau sammahu kitab al-bahrul lahut, yakni la hadda ma la intiha aliman kana yarahu sa'idan. Dah sehingga akhir. Kalau buat gini ni memang boleh baca lah. Memang boleh keluar dia punya Arab dia tu. Boleh keluar. Jadi 8 muka surat kakak. Okey, terjemahan dia. Ni saya nak ajak kita semua baca dan tengok isi lebih kurang lah. Tapi tak sempat kot lah semua ya. Boleh cari sendiri nanti baca. Saya share dia punya link ni dalam grup kita. Dan ni boleh tengok sedikit lah. Oh, ni ada soalan sikit tapi nanti kita tengok sekejap lagi. Okey, kita balik pada okey. Nak besar sikit lagu mana nak hilangkan ni tepi ni. Bolehlah nampak ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Nur Muhammad dengan kudratnya. Tengok, jelas tu. Nah. Allazi khalaqa nur Muhammad ni. Tengok ni. Khalaqa nur Muhammadin biqudratihi dengan kudratnya, dengan kekuasaannya lah. Segala rahmat semoga terlimpah atas Rasulnya Muhammad, kekasihnya dan syafiahnya. Rahmat juga semoga terlimpah kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Amma ba'du, berkata seorang hamba Allah yang arif, Abdullah Al-Arif. Tapi tiba-tiba dikatakan nama dia Abdullah Al-Arif. Kalau terjemah secara literal, seorang hamba yang arif. Qala Abdullah Al-Arif. Semoga Allah mensucikan rohnya yang mulia dalam menerangkan perkara yang gaib. Tengok. Key point dia, perkara yang gaib. Kita dah belajar panjang lebar dalam kitab kita ini bahawa secara asasnya Islam ajar kita perkara gaib mesti utuhnya. Yang pertama ada dalam Quran, yang kedua ada dalam hadis sahih sahaja. Kerana Allah sahaja yang tahu perkara gaib. Dan manuskrip ini cerita pasal apa ni? Ajak kita tengok. Perkara gaib yang jelas sesudahnya ia melihat sebuah kebenaran dan menulisnya sebuah kitab yang saya namai, yakni dia beri nama Al-Bahrul Lahut. Artinya bahawa tidak ada batasan dan tidak ada akhir bagi orang yang melihat Allah dengan sukacita. Panjang sikit. Kerana dalam kitab ini terdapat penjelasan tentang keagungan-keagungan Allah Ta'ala yang tidak berbatas dan berakhir. Baik, tak ada masalah lagi. Setiap hal yang ada pada dasarnya awalnya tiada. Dan setiap sesuatu awalnya tidak dapat disaksikan. Zat Allah Ta'ala itu qadim, yakni sedia kala, tidak ada permulaan dan perakhiran, tidak ada sekutu. Okey, lagi tak ada masalah. Bagi zatnya dengan zat Allah Ta'ala, iaitu bahawasanya zat Allah Ta'ala itu qadim, iaitu zat yang terang, luas, jelas dan jernih. Ni pada saya ada isu sikit. Dia telah meletakkan kaifiyat pada zat Allah. Zat yang terang, luas, jelas dan jernih. Wallahu alam dia masukkan zat itu ataupun kefahaman terhadap zat itu. Transparent, jelas pula. Qadimnya ni sebab dia terjemah dia guna bahasa dia lah, bahasa moden. Qadim wujudnya agung, tidak ada hitungan yang dapat menghitung akhirnya. Nur Muhammad, zat Allah tu. Kemudianlah bahawanya Allah Ta'ala itu tidak berahi, yakni berkeinginan, tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Nampak? Sebab tu sebahagian pengkaji di Malaysia, ada seorang daripada UKM, dia kata sebenarnya teks Bahrul Lahut ni adalah teks akidah ilmu kalam lah, ilmu kalam ataupun ahli kalam. Barangkali kerana ada benda-benda inilah, tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Dikatakan ahli kalam lah yang cuba menghuraikan sifat ketuhanan Allah dengan menafikan hal-hal ini yang bersalahan itu. Tatkala Allah menyinari, maka tidak ada, kerana arash, kursi dan 7 langit dan bumi beserta penghuninya semua merupakan ciptaan Allah Ta'ala dari Nur Muhammad SAW. Tengok. Ajaran ini ajar kita apa dia? Bahawa Nur Muhammad inilah
Nur Muhammad itu makhluk yang terawal diciptakan, dan kerana Nur Muhammad lah alam ini diciptakan oleh Allah. Jadi hebatlah Nur Muhammad ni. Siapa Nur Muhammad ni? Nah, kerana Muhammad SAW selama 50,000 tahun. Tengok tu. Tu dia mula dah tu. Kerana Muhammad SAW ataupun Nur Muhammad itu, merujuk pada tadi tu, selama 50 tahun, 50,000 tahun berjalan di atas keagungan Allah. Nak faham lagu mana ni? Nak faham lagu mana? Nak faham literal ke? Nak faham secara majazi ke? Lagu mana? Dan hal itu juga merupakan keagungan Muhammad. Nur Muhammad dengan Muhammad, Nabi Muhammad tu lain tu. Ni Nur Muhammad lain. Allah mentajallikannya, menjelmakan. Permulaan Nur Muhammad, di sana berkumpul ruh para makhluk, malaikat dan segala sesuatu. Allah mentajallikan permulaan Nur. Tajalli daripada mana? Daripada Allah. Allah keluarkan daripada zat dia, Nur Muhammad. Setengah mereka yang duk mengaji kitab-kitab begini faham lagu tu ya. Bila sebut Allah mentajallikan. Ya, Jesus Christ tajalli sebagai the perfect man, iaitu Tuhan dalam form manusia Nabi Isa. Itu Kristian aja. Tiba-tiba yang dikatakan kitab tasawuf ni, Bahrul Lahuk ni, cerita pasal Allah mentajallikan permulaan Nur Muhammad. Allah telah menzahirkan, memunculkan permulaan Nur Muhammad. Yang ni Allah telah mencipta Nur Muhammad tu daripada zat dia. Na'udzubillah min dzalik. Di sana berkumpul ruh para makhluk, malaikat dan segala sesuatu. Daripada Nur Muhammad ni pula yang berasal daripada Allah, maka berkumpulah ruh para makhluk, malaikat segala sesuatu. Sebab tu orang hakikat makrifat dia kata alam ini dengan Tuhan itu satu. Wahdah terwujudlah. Maka tengok makhluk mana-mana pun sebenarnya tengok Allah. Jadi kita ni siapa ni? Kita manusia ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita pun manusia, hakikat-hakikatnya tengok renung dalam diri, maka sebenarnya kita ni siapa? Kita ni pun Allah lah sebenarnya. Jadi nak semayang buat apa dia? Ni geng-geng hakikat makrifat ni. Duk mengaji ilmu-ilmu lagu ni. Sebab tu kita lawan tu tuan-tuan. Tapi peliknya golongan tradisional pondok ni, yang batiniyah macam lepat apa semua tu, Haji Sya'ari, dia tak setuju lah. Tapi Nur Muhammad Wahdatul Wujud martabat 7 yang menjadi punca kepada pemikiran sesat golongan yang disebut-sebut, saya sebut nama tadi yang sudah difatwakan itu, dia sokong, dia dokong Nur Muhammad, dia pertahan martabat 7, dia pertahan. Sedangkan itulah punca lepat apa semua dapat sumber ajaran dia tu. Ni kita kata pelik ni. Dah. Komen sikit. Setuju ke tak setuju tu. Itu yang kita bincang. Kita pelik di situ. Ya? Maka katanya lagi. Kalau sempat habislah. Macam tak sempat ni. Ketahuilah bahawa jauhar. Dan dia buat ni batu inti. Jauhar ni essence. Asah bagi satu benda yang wujud. Jauhar. Pertama kali itu adalah alam yang besar, iaitu ruh idhafi dari zat Allah. Tengok. Ruh idhafi bagaimana pula ni? Maksudnya daripada zat Allah diciptakan ruh idhafi. Segala sesuatu dari aras, kursi, lauhil mahfuz, qalam, beberapa langit, bumi, syurga, neraka beserta penghuninya, dan segala macam keajaiban dari matahari, bulan, bintang, seluruhnya. Ni kosmologi, ontologi. Dalam falsafah dipanggil metafizik, benda yang bukan fizik, dan bab dia khusus lagi tentang ontologi, berkaitan perkara yang berkaitan akidah, hal ehwal akidah yang bersabit dengan makhluk-makhluk gaib, dan kemudian dia termasuk daripada apa dia ni, perkara yang berkaitan dengan epistemologi, ontologi dan juga metafizik, ya. Beserta malaikat-malaikat penghuninya, bumi dan penghuninya itu manusia, haiwan, jin dan setan. Seluruhnya itu diciptakan Allah Ta'ala dari ruh idhafi. Maksudnya, ruh idhafi daripada Allah, zat Allah. Maka, seluruh makhluk diciptakan daripada ruh idhafi. Jadi, semua makhluk ni sebenarnya siapa?
sebenarnya daripada Allah. Jadi kita dengan Allah ni siapa sebenarnya? Sebenarnya kita pun Allah jugalah sebahagian pada Allah. Na'udzubillah ni. Inilah akidah falasifah. Alam dengan Tuhan adalah qadim. Dua-dua tu sama. Tak terpisah. Na'udzubillah. Kita akidah tauhid, Allah tu khalik, pencipta, dan kita makhluk. Kita terpisah daripada Allah. Allah tak ada kaitan kita. Allah cipta kita. Tu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Bukan Allah itu segala sesuatu berada di dalamnya. Allah itu alam dan alam itu Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu syirik. Itu akidah kufur. Itu akidah wahdatul wujud yang diharamkan oleh banyak fatwa di Malaysia ni. Tapi dipertahankan oleh golongan tradisional, ustaz-ustaz pondok, teguh pondok. Sebab apa? Ada dalam kitab-kitab Jawi mereka. Ini masalahnya. Sedangkan ini adalah falsafah yang sama dengan falsafah Neoplatonism yang mengajarkan juga hal yang sama. Iaitu permulaan bagi alam ini daripada satu titik dan kembali pada titik itu kembali, maksudnya sama saja belaka. Yang kita tengok, Plato ke Aristotle kata, yang kita tengok di alam ini semuanya khayalan belaka. Yang wujud hakiki hanya satu saja, the one, the soul, the beginner. Dia tak panggil Tuhan, tapi dia panggil roh asal, titik mula. Dia tak panggil God. Yang ada konsep Tuhan, Tuhan yang menciptakan apa ni adalah agama samawi saja. Tapi kalau kita tengok falsafah agama Hindu, Buddha, Advaita Vedanta, Brahman dengan Atman, Brahman itu adalah sumber, Brahman dan Atman adalah limpahan daripada Brahman, dan alam ini adalah hasil daripada limpahan tadi, dan alam ini termasuk manusia sedang mencari jalan untuk kembali kepada Brahman. Sebab tu kena meditasi, kena main yoga apa semua, sebab nak cari hakikat diri dalam diri ni untuk bersatu balik dengan sumber asal kita, roh ataupun sumber asal, iaitu Brahman tadi, the soul, the one kalau Neoplatonic, yang kemudian menyerak dalam akidah Kristian jadi Trinity, dan akidah Yahudi menjadi Kabalah dan seumpamanya. Batiniyah lah belakang tu. Dan inilah yang cuba diseratkan dalam akidah Islam, sehingga orang Melayu duk tahan Nur Muhammad. Quran tak ada, hadis tak ada, tiba-tiba Nur Muhammad sebagai makhluk pertama diciptakan, dan semua makhluk diciptakan kerananya. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis-hadisnya semua dibuktikan palsu belaka. Tapi dipertahankan. Sampai hari ni dipertahankan. Kerana mereka tak boleh nak nampak bahawa Nur Muhammad ni satu benda yang sebenar dicipta dan di luar. Tak ada. Rasulullah, para sahabat, ratus tahun kemudian barulah muncul konsep-konsep Nur Muhammad, wahdatul wujud, martabat 7. Tak pernah ada zaman Rasulullah SAW. Tapi sebab ini isu akidah, ni bukan isu penyusunan disiplin ilmu macam ilmu nahwu, sarah, mustalah, hadis apa semua tu. Itu benda dah ada, cuma susun balik berdasarkan apa yang dah ada. Yang kita sebutkan Nur Muhammad, wahdatul wujud ni benda yang totally not exist from the beginning of Islam. Tapi dia ada dalam tradisi lain, iaitu tradisi Yunani kuno apa semua itu begini. Dia ada dalam Neoplatonism, dia ada dalam Plato, Sokrates dan seumpamanya. Falasifah ya. Kita baca sikit lagi sebelum kita berhenti. Baik. Okey. Hal ini merupakan sebahagian dari keagungan Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, aku menciptakan segala sesuatu untukmu Muhammad dan aku menciptakanmu untukku, tidak ada takhrij. Jadi dia kata sini, kita tengok sini. Qala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafakkara syai'un sya'atun. Okey, ni tadi. Faqala ahlahum syadatu ahlal isyara badran syadatul haqqi wa kamal islam. Qala ahlu asyhadati mana ni? Qala Allah Ta'ala yushiru ba'idan kamithli yari'ul qariba ma qariban kullu ma yarahu. Kira apalah mana ni?
Baik. Bila dia kata ni hadis, mana ni? Okey. Bila dia kata ini adalah aku menciptakan segala untukmu Muhammad dan aku menciptakanmu untukku. Tu dia. Masalah lah. Jadi kita tanyalah, daripada mana ambil ni? Hadis kursi mesti ada riwayat sahih. Jadi dia tak datangkan takhrij. Kita pun tak tahu. Tapi sekali baca, siapa yang biasalah dalam belajar hadis boleh rasa dia punya masalah tu. Dia disebut Allah Ta'ala kata dan Rasulullah kata sebab hadis kursi ya. Baik, ketahuilah bahawa segala sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala dilandasi dengan sebab nur, yakni wilayah. Kerana nur Muhammad itu sempurna, Allah berfirman, Wallahu mutimmu nurihi. Ini ada ayat Quran sungguh. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan nurnya. Tapi dia begini, tuan-tuan. Bila ayat Quran guna kalimah nur, bukan bermaksud mestinya nur Muhammad. Ni masalah golongan batiniah ni. Dia jumpa kalimah nur dalam Quran, dia kata nur Muhammad belaka. Padahal nur tu merujuk pada benda lain. Nah, ada yang merujuk pada Nabi Muhammad, cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua mufassir, muktabar kata begitu. Mari golongan batiniah kata, nur sini nur Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Binuri Muhammadin. Saya duk gaduh panjang lah seorang hamba Allah ni. Sebab dalam tafsir Qurtubi sebut binuri Muhammadin. Jadi dia kata dengan nur Nabi Muhammad. Nur di situ bermakna al-huda, petunjuk, hidayah. Quran ni mari Nabi Muhammad turun terima wahyu sebagai hidayah kepada manusia. Bukan sebagai nur Muhammad hakiki. Dia faham nur Muhammad secara hakiki, literal. Lebih pada Wahabi literal dalam bab ni. Nah, kata tu nur Muhammad secara majazi. Nur Muhammad di situ adalah hidayah daripada Allah. Nah. Okey, panjanglah nak bincang bab ni ya. Kita berhabis di perenggan ini. Ketahuilah bahawa malaikat diciptakan Allah dari insan. Pula, bagaimana ni? Ketahuilah bahawa malaikat diciptakan Allah dari insan, golongan manusia, sebagai firman Allah, aku ciptakan malaikat dari nur insan, dan aku ciptakan manusia daripada nur zuhuri. Ni mana ni? Firman Allah, ayat Quran ada ke ni? Kena cek baliklah. Dan dalam teks ini dia tak kaji benda ni. Inilah kelemahan setengah pengkaji teks-teks ataupun manuskrip Melayu ni, dia tak ambil berat tentang hakikat nak cakap benda metafizik, benda akidah lagu ni, mesti balik kepada ada tak dalam Quran dan hadis. Okey, kita tengoklah sikit. Lah ni nampak penting ni. Sedap pula ya baca ni ya. Berkata hamba Allah yang arif, Abdullah Al-Arif tadi, halaman 3. Daripada ahli ilmu suluk, tajalli pertama kali adalah zat Allah. Yakni ketika alam ini kosong, tak ada apa-apa, mula-mula yang memunculkan, mula-mula muncul siapa dia? Zat Allah Ta'ala. Kita tak jumpa lah Quran dan hadis ni. Yang turun padanya Al-Qalam. Kemudian Al-Qalam. Tapi dalam hadis sahih ada bincang pasal qalam. Inna awwalu ma khalaqallahu nur Muhammad. Tak sahih. Inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Itu ada hadis yang sahih. Ya. Kemudian dari qalam itu terwujud al-nuqat. Titik-titik tulisan. Ini tidak ada dalam hadis sahih ni. Sedetail ini. Daripada An-Nuqat menuju jalan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian Al-Qalam menetes ke Lauhil Mahfuz. Kemudian tertulis, yakni Allah menulis segenap makhluk. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan segala sesuatu dalam keagungan Nur Wilayah. Dan Nur Wilayah ada dalam keagungan Allah Ta'ala. Mana boleh tahan pening dia ni? Wallahu'ala, kita berhenti situ dulu. Allahu Rabbi ya Karim. Nak lagi? Tak boleh dah pening. Lama kerja dengan kita jadi pening. Okey, ni saya respon sikit. Mau bicara doktor mengenai malaikat yang mencetak amalan kita. Terdapat perbezaan pandangan. Ada bicara satu, ada menyatakan dua pada seorang. Tak faham? Ada bicara satu malaikat saja, kiraman katibin. Ada yang menyatakan dua. Isunya Raqib Atid. Yang lebih tepat, setahu saya dua. Kiraman katibin. Katibin tu sendiri, jamak lah ya.
Dan dia ada raqib dan atib. Itu ada ayat Quran yang betul kan? Yang menulis catatan baik dan yang menulis catatan buruk. Wallahu a'lam. Baik, dan memang betul ada pandangan kata sebenarnya raqib atid tu malaikat yang sama. Cuma dia tugas dia tu menulis baik, menulis buruk. Ada juga. Tak dinafikan. Mengenai manuskrip, lama saya terjumpa di Naratiwat. Anak nak pergi tengok muzium Al-Quran. Bila sampai ke situ banyak manuskrip lama seperti cerita pembuatan keris reka bentuk kapal dan lain. Ustaz situ bagi tahu masa tu banyak itu dibawa ke petani untuk tujuan pameran. Ustaz minta pergi semula. Banyak manuskrip dari Kelantan katanya. Sini ada sedikit perbincangan ya. Memang masyhurlah siapa yang kaji manuskrip. Tiba-tiba di Naratiwat ni ada pondok anak ayam bukan nama dia ya. Banyak manuskrip dijumpai. Tapi bila pakar-pakar pergi tengok, rupanya tak semua original. Sebahagiannya adalah manuskrip yang cuba dibuat kerana mereka mula tahu harga ataupun nilai manuskrip ni orang nak beli. Jadi ada juga fraud lah. Cuba membuat manuskrip baru nak menipu untuk dapat duit dan seumpamanya. Tapi yang original ada. Dan di Thailand ni, di Narathiwat, di Patani, memang tempat ulama-ulama. Sebab dulu kita kena faham macam kita bincang semalam, sebelum tahun 1909 penjajah Bangkok, perbincangan tentang Kelantan Patani mesti dilihat sekali. Dia tak boleh tengok terpisah sebab zaman tu zaman dia bersama. Jadi manuskrip ilmuwan Kelantan Patani ketika itu banyak di Patani, tak banyak di Kelantan, belah Kelantan kita. Dia banyak sana sebab pusat dia sana. Pondok-pondok tu banyak di sana. Baik, Muhammad Dr. bagi pencerahan mengenai bagaimana nak luruskan pahaman seperti wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Bila saya cuba menegur para sahabat mengenai perkara ini, sahabat-sahabat duk kata saya sesat. Lagu mana nak buat Doktor? Itulah benda yang saya juga duduk cari formula terbaik. Saya juga cubalah nak tulis buku, nak bincang tentang tu, tapi tulis buku dia orang bukan baca pun. Mereka kira gini tradisi mereka terima daripada tok guru yang cerita dan benda tu adalah kitab Jawi, dia kira betul belaka. Sedangkan almarhum Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim, orang yang mengaji pondok sendiri. Prof. Dr. Abdul Fattah Ibrahim mengaji pondok di Pondok Bunuk Hayung selama 5 tahun. Sebelum pergi ke Singapura dan pergi ke India dan pergi ke Mesir dan mendapat belajar terbaik dalam bidang akidah. Dan dia balik, dia tulis, dia lawan ni wahdatul wujud, martabat 7 apa semua ni. Seorang-seorang diri dia lawan. Sehingga Allah Ta'ala bagi dia kedudukan menjadi penasihat akidah syariah, akidah pakar rujuk akidah Jakin, dan ketika dia peganglah banyak benar-benar mengarut. Termasuklah Nasyabandi Aliyah Nazim Haqqani, termasuklah Arqam masa tu, termasuklah ESQ 156. Zaman dia lah tegas untuk menyekat hal-hal yang ada unsur penyelewengan terhadap akidah. Dan tulisan-tulisan dia sudah sangat banyak sebenarnya. Tapi golongan yang, walaupun golongan agamawan sendiri, pertama mereka memusuhi tradisi ilmu hadis, ilmu riwayah dirayah, dan mereka tak kuasai dengan baik disiplin ilmu riwayah dan dirayah, maka dengan mudah mereka akan terima riwayat-riwayat yang disangkakan riwayat yang sahih, kuat, boleh diterima, bukan palsu, yang berasal daripada Nur Muhammad dan seumpamanya. Itu masalah. Mana-mana asatizah yang kemudian cenderung kepada ilmu hadis ataupun faham bagaimana satu riwayat agama mesti berdasarkan ilmu riwayah dan dirayah, maka insya-Allah mereka tak akan mudah untuk terima doktrin tersebut. Tapi kalau yang mari tasawuf, suku tarikat, tak ada apa tuan. Saya akhiri pada malam ini dengan kisah benar. Ayahanda saya, dia bukan orang mengaji agama, tapi mengaji secara biasa-biasalah. Mengaji Quran apa semua boleh, bagus. Dan ketika dia mula kerja lepas kahwin tu, dan mula banyak duduk di masjid surah lah. Itu ni. Jadi dia kata pada permulaan awal tu 80-an tu, tengah-tengah 80-an tu, ketika itu kerajaan Malaysia zaman tu Dr. Mahathir, masa tu Dr. Mahathir menerbitkan mustika hadis dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi banyak guru-guru halaqah ketika itu yang duk mengajar di sekolah masjid bawah Jakin menggunakan, kalau tafsir Quran maka mereka akan mengajar tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan kalau kata hadis mereka guna mustika hadis.
Menyebabkan surah masjid ketika itu mula terdedah dengan pengajian tafsir Quran dan pengajian hadis. Menyebabkan ayahanda saya yang tak mengaji agama secara formal, bila dia pergi masjid, antara pendedahan awal dia adalah kelas tafsir Quran dan kelas hadis. Menyebabkan bila mari kitab Jawi yang ada unsur tasawuf, tarikat ke apa benda-benda pelik-pelik, metafizik apa semua, Nur Muhammad apa semua ni, dia tak boleh terima. Secara automatik dia rasa benda tu tak kena. Nak cerita pasal wali terbang sana, nak mencari hakikat makrifat gitu gini. Falasifah. Pada dia Quran ni kita umat ilmu wahyu. Quran je lah. Quran kata Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala pencipta je lah. Kalau mai mereka itu daripada dia daripada mereka, ruh duhuri apa dah dia, dan semua makhluk itu berasal daripada ruh tu, Allah telah ciptakan daripada zat dia ruh sekian. Apa benda ni? Nak pusing mana? Jadi kalau kita balik pada tadabbur Quran, tadabbur hadis, tengok syarah-syarah hadis, banyakkan majlis sibukkan dengan pengajian Quran hadis apa semua, automatically kita tak akan minat dengan benda-benda falsafi tadi. Benda-benda tu. Buku Hakikat Insan pun ada elemen ni. Ya, memanglah. Tu anak beranak dia lah tu. Dah, Hakikat Insan ni antara manifestasi golongan hakikat makrifat batiniyah ni yang ditulis secara tersusun lah. Menurut, dan sebenarnya saya telah jumpa satu manuskrip yang telah dimodernkan, dia fotostik dalam koleksi Wan Ahmad Saghir, Ustaz Wan Ahmad Saghir, yang persamaan isinya, lukisannya sangat sama dengan buku Hakikat Insan ni. Itu gambar-gambar manusia lah apa semua tu. Dan saya syok, tapi saya tak baca lagi dia punya kandungan tu, ada di pustaka bawah. Akan ada satu masa saya akan buat kajian bandingan untuk tengok betul ke tidak manuskrip itu sebenarnya adalah yang menjadi rujukan kepada Ahmad Laksamana untuk tulis buku Hakikat Insan dia tu. Maksudnya dia copy paste daripada situ je sebenarnya. InsyaAllah akan tiba masanya saya akan buat perbandingan tersebut insyaAllah. Okey, saya minta diri dulu, kita ngam-ngam 10.30 ni. Minta maaf sekali lagi saya tak sempat buka soalan macam biasa. Masa semalam juga, tapi kalau ada soalan boleh simpan untuk minggu depan ataupun bulan depan. Dalam masa yang sama, kalau takut lupa boleh WhatsApp dulu kepada Abah Zain dan dia forward pada saya. Nanti pada minggu seterusnya, bulan seterusnya kita sambung lagi insya-Allah. Jadi, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Doktor. Okay, sama. Saya minta diri dulu ya. Saya keluar awal ya. Okay. Jazakallah. Ini punca dia. Bahrul Lahu.